بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti, yakni melakukan perkara yang tidak diredai oleh Allah dan Rasulnya, maka Allah melaknatkan mereka di dunia dan akhirat dan menyediakan untuk mereka azab seksa yang menghina. Surah Al-Ahzab ayat 57. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada pagi subuh ini tuan-tuan sekalian, kita sambung pembacaan kitab Talbisul Iblis yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, yang wafat sekitar tahun 508 Hijrah pada waktu itu. Dan kitab ini tuan-tuan sekalian sangat bermanfaat kepada orang yang salik ilallah, orang yang sentiasa berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sangat penting kerana ia membicarakan tentang bagaimana talbis, belitan-belitan syaitan ataupun liciknya syaitan ini dalam nak goda manusia supaya mereka ini mengikuti apa yang iblis mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi subuh ini tuan-tuan sekalian, kita masuk pada bab yang baru, yang pada pertemuan lepas kita dah cerita bagaimana biografi, bagaimana asal usul, wafat bila, lahir bila, apa ketokohan dan kesarjanaan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, dan juga beberapa bab yang disusun oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya itu berkaitan dengan soal bagaimana iblis ia melakukan tipu daya itu bukan kepada orang jahil semata-mata, bahkan kena juga kepada orang awam macam saya dan tuan-tuan ni. Kita ni orang awam tuan-tuan, tak terlepas daripada belitan syaitan. Dan juga orang-orang yang ahli ibadat, yang digelar sebagai ahli zuhud, dan juga tak terlepas terkena dalam syaitan, iaitu di kalangan para alim ulama dan tok-tok guru kita. Allahu Akbar. Orang jahil pun kena dengan dia, apatah lagi orang-orang yang ada ilmu pun tak terlepas daripada belitan syaitan. Baik, pada bab yang pertama, muka surat yang pertama, itu bab menceritakan tentang perintah mengikuti as-sunnah wal jamaah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahawa Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma pernah berucap di hadapan orang-orang, lalu dia pun berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di hadapan kami. Seraya berkata, man arada minkum bahbuhatal jannah falyalzamil jamaah fa inna syaitan ma'al wahidi وهو من الاثنين أبعاد. Hadis Hasan Sahih Gharib oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullah, yang bermaksud, barang siapa di antara kamu menghendaki taman-taman syurga, maka hendaklah dia mengikuti al-jamaah, kerana syaitan itu beserta satu orang, adapun dari dua orang dia lebih jauh lagi. Dan daripada Jabir bin Samurah
Dia berkata, Umar bin Al-Khattab berucap di hadapan orang-orang, saya berkata, Nabi SAW pernah berdiri di tempat seperti tempatku ini. Lalu beliau bersabda, man ahabba minkum an yanala bahbuhatal jannah falyalzamil jama'ah fa inna syaitan ma'al wahid wa huwa minal ithnainil ab'ad. Yang bermaksud bahawa siapa di antara kamu suka mendapat taman syurga, maka hendaklah dia mengikuti al-jamaah, kerana syaitan itu beserta satu orang. Adapun dari dua orang, dia lebih jauh lagi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Imam Ibnu Jauzi, tuan-tuan, sebelum membicarakan tentang macam mana belitan-belitan syaitan yang iblis ni dia boleh ganggu manusia macam-macam kategori. Dan dalam bab pertama, tuan-tuan, Ibnu Jauzi mengukuhkan, mendatangkan satu bab menceritakan tentang betapa pentingnya untuk kita mengikuti akidah yang sebenar. Kenapa? Kerana kalau kita lihat tingkat ataupun marhalah tipu daya syaitan yang paling tinggi sekali, iaitu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu hak pertama. Hak tu hak nombor satu sekali. Tuan-tuan sekalian, syirikkan Allah, jangan mentauhidkan Allah, iblis kira dia menang dah. Dia menang dah. Sebab itu marhalah yang pertama. Sekali kalau kita sempat, kita akan mentengok, tuan-tuan sekalian, apa marhalah-marhalah syaitan ataupun iblis dalam melakukan tipu daya kepada manusia. Ya, maka tuan-tuan, Ibnu Jauzi mendatangkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Amar. Tuan-tuan, kalau kita belajar dalam ilmu hadis, ini disebut sebagai ilmu ruwawul hadis. Bagaimana kita nak kenal perawi-perawi hadis ini? Di antara dia ialah perawi itu di kalangan para sahabat radhiyallahu ajma'in. Dan ini disebut iaitu Ibnu Amar, iaitu anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka Ibnu Jauzi mendatangkan beberapa riwayat yang maknanya sama, tapi riwayat ataupun jalur sanad yang berbeza. Itu biasa. Ya, kalau kita tengok dalam beberapa kitab yang disebut dalam manahij muhaddithin, bagaimana metodologi para ulama hadis menyusun hadis-hadis bermasuk dalam kitab dia, kadang-kadang makna yang sama. Tuan-tuan, kita baca hadis ni seolah-olah macam mengulang, tapi rupanya tidak, tuan-tuan. Ya, walaupun makna yang sama, matan yang sama, tetapi jalur riwayat yang berbeza. Ya, hak ni Ibnu Umar yang riwayatkan. Hadis yang bawah iaitu Jabir bin Samurah. Nah, dan kalau kita perhati juga pada riwayat yang ketiga yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia bersabda dalam mafhum yang sama. Begitu juga riwayat daripada Abdullah ibn Dinar. Nah, dari Umar dia berkata, barang siapa suka bertempat-tempat di taman syurga. Ya, maknanya apa? Nabi pernah sebut, sahabat dengar Rasulullah pernah bersabda, siapa yang nak masuk dalam syurga, siapa yang nak menempatkan diri dia termasuk di antara ahli-ahli syurga, maka dia hendaklah mengikuti al-jamaah. Ini maksud dia. Al-jamaah maksud dia di sini, tuan-tuan sekalian, merujuk kepada, kalau kita rujuk dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, kalau kita nak tengok kefahaman satu hadis, maka kita kena tengok bagaimana para ulama muhaddithin dalam mensyarahkan hadis itu. Dalam Tuhfatul Ahwazi, menurut Al-Imam At-Tabari, dan riwayatkan juga Al-Imam At-Tabrani menyebut bahawa al-jamaah itu bermaksud wal jama'atu sawadul a'zam. Sawadul a'zam. Maksudnya apa? Iaitu sekumpulan umat Islam. Dalamnya ada ulama-ulama yang muktabar, yang berada dalam disiplin ilmu, maka kita kena duduk dalam sawadul a'zam itu. Tuan-tuan, maka mustahil, tuan-tuan, majoriti orang ulama, majoriti para ulama, majoriti umat Islam berada dalam kebatilan. Ini pendapat pertama dalam mensyarahkan tentang al-jamaah itu. Itu pendapat pertama yang dinukilkan oleh Al-Imam Tabrani dalam Tuhfatul Ahwazi, yakni sawarul a'zam.
Untuk sekalian. Nah, baik. Pendapat yang kedua iaitu apabila mensyarahkan al-jamaah itu, iaitu pendapat Ibn Sirin yang mengatakan bahawa fa inna Allah lam yakun liyajma'al ummah Muhammad 'ala dhalalah. Nah, kata Ibn Sirin, ya Allah tidak akan mengumpulkan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kesesatan. Maknanya apa? Itu jamaah yang mengikuti Rasulullah, jamaah yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itulah jamaah. Jadi maknanya apa? Imam Ibnu Jauzi rahimahullah sebut, barang siapa yang nak masuk dalam syurga, hendaklah dia mengikuti jalan al-jamaah. Bermaksud jalan yang diteruskan oleh Nabi SAW, jalan yang telah ditinggalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu maknanya. Baik. Daripada Arfajah, dia berkata, saya pernah mendengar Nabi SAW sami'tu. Tuan-tuan, sedikit kalau kita belajar dalam ilmu mustalah hadis, kalau kita belajar at-ta'ammu wal ada, bagaimana seorang perawi itu dia menggunakan lafaz sami'tu. Dia tak sama, tuan-tuan, perawi itu dia menggunakan lafaz qala ataupun haddathana ataupun akhbarana. Dia tak sama, tuan-tuan. Kita baca ni, tuan-tuan, yang tidak ada kekuatan ilmu ini, mungkin kita kata sama ya, orang mengaji hadis tak sama. Sami'tu lafaznya lain, qala maknanya lain. Sami'tu bermaksud apa? Dia duduk dalam majlis Rasulullah, dia tengok Rasulullah dan dia dengar apa yang Nabi SAW sampaikan kepadanya. Penting hadis, penting lafaz ini, yakni tahammul wal ada. Satu hari sahabat Nabi Arfajah radhiyallahu an, dia mendengar sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yadullu 'ala al-jama'ah wasyaitan ma'a man yukhalifu al-jama'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangan Allah itu berada di atas jamaah. Maknanya apa? Allah ni suka pada orang yang duduk dalam jamaah. Yakni jamaah apa? Seperti mana yang kita telah huraikan tadi, jamaah yang mengikuti Nabi SAW, jamaah yang mengikuti jejak langkah para sahabat radhiyallahu anhum. Dan juga syaitan suka kepada orang yang menyalahi jamaah. Ada suka orang yang duduk seorang-seorang ni, suka yang dia tidak duduk dalam majlis ilmu, suka dengan orang yang tidak mengikuti apa yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW. Syaitan juga suka. Kenapa? Kerana itu akidah dia. Akidah dia. Kalau kita duduk dalam jamaah yang benar, akidah yang sahih, syaitan ni dia susah untuk masuk ataupun untuk mengganggu gugat hati dan juga minda kita. Baik. Maka tuan-tuan sekalian, dalam riwayat Usamah bin Syarik, dia berkata, saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda, yadullah 'alal jama'ah fa idza syazza syazzazu minhum اختطفتhu الشياطين كما يختطف الذئب شاة من الغنم. Yang bermaksud tangan Allah itu di atas jamaah, jika ada seorang di antara mereka menyendiri, maka syaitan menggambarkannya sebagaimana serigala yang menyambar seekor domba yang keluar dari rambanya. Masya Allah. Ini Ibnu Jauzi dibomai lagi satu hadis cerita tentang bagaimana pentingnya untuk kita berada dalam jamaatul muslimin. Yakni dengan berada dalam akidah yang benar, akidah yang mengikuti Nabi SAW. Tuan-tuan sekalian, sedikit maklumat tambahan apabila kita membincangkan tentang makna iblis ataupun syaitan itu. Adakah wujud perbezaan al-farqu bainal iblis wa syayatin? Sama tak? Beza tak syaitan dengan iblis ni? Soalannya, jawapannya adalah ada perbezaan. Para ulama menyebut bahawa iblis itu dia datang daripada perkataan balasa, yang membawa erti turida. Iblis itu dia main dari perkataan balasa, iaitu membawa erti turida, yang bermaksud dibuang ataupun dicampak ataupun dihalau. Manakala iblis membawa maksud al-matrudu min rahmatillahi azza wa jalla. Itu maksud iblis. Yang dok kata hang ni perangai macam iblis, yang dok kata janganlah ikut perangai macam iblis. Makna iblis tu sendiri, tuan-tuan, al-matrudu min rahmatillah,
Iaitu makhluk yang dicampak, yang dibuang, yang dihalau daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tu maksud iblis. Ada kata iblis tu. Tu maksud iblis tu. Ya. Al-Mabidi ini seorang ulama bahasa Arab. Ya, dia menyebut bahawa iblis itu dia berasal dari makna al-yaisu, yakni dia berputus asa. Baiklah tuan-tuan, iblis ini juga kata seorang ulama yang bernama Al-Mabidi rahimahullah bermaksud bermaksud berputus asa. Ya, iblis ni dia berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia melakukan ingkar pada Allah, dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia melakukan ingkar dan maksiat kepada Allah, dia tidak cepat bangun dan memperbaiki perbuatan dia dan mentaati perintah Allah kembali. Tak. Perangai iblis ni dia berputus asa. Sebab tu kita yang belajar, orang yang duduk dalam majlis ilmu, jangan kita la taqnatu min rahmatillah. Jangan kita berputus asa dengan rahmat Allah SWT. Kerana itu di antara perangai dan makna iblis. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah. Dan juga iblis ni tuan-tuan, kalau kita tengok dalam beberapa nukilan oleh para ulama, nama asal iblis ialah Azazil. Azazil. Nama iblis, nama sebenar iblis itu nama dia Azazil. Yang ini disebut. Dan ada juga berpendapat bahawa iblis adalah bapa kepada seluruh syaitan dan bukannya bapa kepada malaikat dan jin. Baiklah tuan-tuan. Mengikut sebagian ulama, iblis tu dia ketua kepada syaitan. Dia nombor satu ni. Dia pangkat nombor satu sekali. Dia ketua, dia pengurusi. Cerita pasal lain ini. Dia presiden. Nah, dia pengurusi, dia presiden atas kali. Anak-anak murid dia ni, cabang-cabang dia ni, syaitan, lafaz jamak, yakni syaitan-syaitan. Itu maksud dia. Dan juga kata ulama, iblis ni dia bukan ketua pada malaikat. Jangan duk silap faham. Ya, jangan duk silap faham tuan-tuan. Ya, dan dia bukannya ketua kepada jin. Jangan. Dia bukan maknanya begitu. Kerana apa? Kerana jin itu ada di kalangan mereka yang mentaati perintah Allah SWT. Ya, tuan-tuan ingat ketika mana dalam sirah Rahiqul Makhtum Safiur Rahman Mubarak Furi, bagaimana Nabi SAW sebelum peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, Nabi menyampaikan dakwah di Taif. Orang Taif buang Rasulullah. Orang Taif tak mahu dengar apa yang Nabi ajar kepada mereka. Nabi patah balik pergi ke Mekah tuan-tuan. Dalam perjalanan tuan-tuan sekalian, Nabi membaca ayat Al-Quran, lalu didengari sekumpulan jin. Dah manusia tak mau ikut Islam. Dah manusia tak mau mengikut apa yang ditinggalkan oleh Nabi. Tuan-tuan, yang mau dengar siapa dia? Jin yang terima. Ada di kalangan mereka, jin-jin ni kata apa? Dia kata, senyap, diam sahabat-sahabatku. Aku dengar Muhammad Rasulullah sedang membaca Al-Quran. Dengar bagi elok. Ni jin kata ni. Ni tuan-tuan, saya bukan reka-reka. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Zadul Ma'ad oleh Imam Ibn Qayyim dan Rahiqul Makhtum Safiur Rahman Mubarak Furi. Sekumpulan jin menerima dakwah Islam ketika mana Nabi SAW membaca beberapa ayat Al-Quran. Maknanya apa? Dia ada di kalangan jin ni tuan-tuan. Mereka ini memeluk Islam. Mereka ni salat. Mereka mentaati perintah Allah. Mereka mengikut apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Baik. Maka tuan-tuan sekalian, sedikit maklumat tambahan juga. Ya, Allah juga menggunakan perkataan iblis dalam Al-Quran. Ini disebut dalam surah Al-Kahfi ayat 50. Ya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Tuan-tuan, Allah gunakan perkataan iblis. Dan tatkala kami berkata kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, maka seluruh sujud kecuali iblis. Allah suruh sujud tuan-tuan kepada Adam alaihi salam, iblis yang tak mau sujud. Tuan-tuan, kalau sempat kita akan tengok bagaimana sombongnya iblis ni tuan-tuan mengingkari perintah Allah SWT. Dan sesungguhnya, ya kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih, sesungguhnya ia adalah daripada kalangan jin, maka kerana keingkaran itu dia telah fasik dari arahan daripada Tuhannya. Surah Al-Kahfi ayat 50. Maknanya apa? Allah guna perkataan iblis itu. Baik, kembali kepada kitab. Dari Abdullah
dia berkata, Nabi SAW membuat sebuah lataran dengan tangan beliau. Kemudian bersabda, ini adalah jalan yang lurus. Kemudian beliau membuat garis lagi sebelah kanan dan kirinya. Lalu bersabda, ini adalah jalan-jalan yang tidak dilalui melainkan dari sana syaitan yang mengajak untuk ke sana. Kemudian beliau membaca ayat, wa inna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul, yang bermaksud dan bahawa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Surah Al-An'am ayat 153. Tuan-tuan sekalian, maknanya apa tuan-tuan? Satu hari Nabi bagi tahu kat sahabat Ridwan alaihim ajma'in. Nabi buat satu garis dan Nabi buat satu lagi garis belah kanan dan Nabi buat lagi satu garis belah kiri. Jadi berapa garis? Ada 3 garis. Ada 3 garis. Maka Nabi pesankan sahabat, wahai sahabat aku, hampa kena ikut jalan hak tengah ni. Ya, hampa kena ikut, wa anna hadha sirati mustaqimah fattabi'u. Ikut jalan tengah ni, jangan duk pergi belah kanan, jangan duk pergi belah kiri, jangan duk terpesong dengan jalan Islam, jangan. Kenapa? Kerana syaitan dia cuba untuk kita ni terjerumui jalan yang diridai oleh Allah SWT. Tuan-tuan sekalian, para ulama ini disebut dalam beberapa kitab yang disusun oleh yang disusun oleh para ulama, yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim al-Juziyah dalam kitab dia Al-Bada'il Al-Fawaid, menyebut bahawa tuan-tuan sekalian ada beberapa marhalah iblis ataupun syaitan dalam menyesatkan manusia. Ranking ni, ranking hak pertama sekali, marhalatul ula yas'a an yukaffara an-nas aw yaj'alul yushrik billah. Ranking pertama, yang pertama sekali syaitan berusaha dan bersusah payah untuk menyesatkan manusia, kalau boleh tuan-tuan, iaitu berusaha untuk mengkafirkan manusia dan menjadikan syirik kepada Allah. Hak tu hak nombor 1 sekali. Hak tu hak nombor 1 sekali. Kalau kata manusia hamba Allah ni syirik, dia melakukan perkara yang seolah-olah dia melakukan yukafirun nas, kafir terhadap Allah, itulah cita-cita iblis yang paling pertama sekali. Itu hak pertama sekali. Ya, hak tu hak pertama sekali. Kalau dia isytihad keluar daripada Islam, iblis cukup jaya. Hak itulah prioriti dia yang pertama. Kalau tak berjaya, yang kedua kata ulama, al-marhalatu tsaniyah marhalatul bid'ati wa yaqumu fi hadhihi al-marhalah bija'l al-insan yabta'idu al-bid'ah wa yutabbiquha fa in lam yastati' fada'a bihi al-marhalatu tsalitsah. Kata ulama, kalau tak berjaya pada marhalah yang pertama, iblis akan cuba untuk menyesatkan manusia dalam melakukan perkara-perkara bid'ah. Perkara-perkara bid'ah, tuan-tuan sekalian. Sebab tu jangan kita ni rasa lejik sangat bila orang kata ni bid'ah. Kadang-kadang Islam kata bid'ah, ada bid'ah. Ada di syariat perkara-perkara bid'ah itu. Nabi pernah sebut dalam hadis Imam Muslim begitu. Tapi ingat bahawa dalam polemik dan wacana ilmuwan dan khazanah Islam, maka ada beberapa perkara yang masih lagi perbincangan di kalangan para ulama. Mana satu bid'ah yang boleh diberikan, boleh ada ruang perbincangan dengan para ulama. Maka dalam persoalan perbincangan khilaf dengan para ulama, kita berlapang dada dalam soal begitu. Kalaulah benda itu memang diisytiharkan benar bid'ah secara qat'iyun, maka tuan-tuan, kita tak boleh kata apa. Bid'ah tetap bid'ah. Maka tuan-tuan sekalian, peringkat kedua, melakukan perkara bid'ah. Besar ni bid'ah ni. Jangan buat main. Kerana iblis berusaha pada tahap ini untuk menjadikan manusia lebih suka mencipta bid'ah dan beramal dengannya. Tuan-tuan, banyak benda-benda bid'ah yang dilakukan tuan-tuan. Dulu saya pun tak hidup lagi, orang buat kajian. Kalau tak salah saya, ada sebuah universiti kebangsaan Malaysia. Orang telah buat kajian PhD tentang apa amalan Melayu, khurafat Melayu yang telah ditinggalkan dulu ni. Itu amalan mandi safar. Betul tak tuan-tuan? Dulu orang buat tuan-tuan.
Bahkan ada satu upacara khusus pula, mandi safar. Betul tak? Ya, ada upacara menari dan sebagainya, laki perempuan bercampur, dan itu disandarkan kepada agama. Datang tok-tok guru kita, datang para alim ulama kita, tuan-tuan sekalian, tolong perbetui. Benda ni salah, benda ni bid'ah, benda ni khurafat, jangan nak buat lagu ni. Maka tuan kita lama-lama tuan-tuan kemudian kita tinggal dah benda-benda amalan bid'ah itu. Nah ini tuan-tuan marhalah yang kedua. Kalau tak berjaya tuan-tuan, ya, kalau hamba Allah ni tak berjaya, minta maaf, kalau iblis ni tak berjaya ya, dalam memesongkan hamba Allah ini dalam melakukan perkara bid'ah, iblis dia beralih kepada marhalah yang ketiga. Apa marhalah ketiga? Iaitu marhalatul ma'asi kabirah, iaitu melakukan dosa besar, ya, dan mendorong manusia melakukan maksiat dan dosa besar mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Saya saja maklumat ni tuan-tuan, dia tak ada dalam kitab kita. Saya kongsi supaya ini nota tambahan, ini maklumat tambahan, ya, supaya kita garapkan maklumat yang mencakupi keseluruhannya, supaya kita memahami apa dia jenis tipu daya iblis ni kepada hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pertama syirik, tak berjaya, iblis berpindah kepada bid'ah. Kalau tak berjaya juga, iblis cuba tuan-tuan tipu daya supaya melakukan dosa-dosa besar kepada Allah SWT. Dosa besar. Al-Imam Suyuti rahimahullah, dia menyusun satu kitab Al-Kabair. Dalam kitab itu tuan-tuan menghimpunkan dosa-dosa besar. Yang dinamakan dosa besar, semua duduk dalam kitab tu. Al-Kabair. Tuan-tuan ada di Pustaka Darussalam. Tuan-tuan pergi ada buku dia. Tuan-tuan bacalah buku dia. Ada. Jangan buat dosa-dosa besar. Baik, kalau tak berjaya juga, iblis berpindah kepada marhalah yang keempat, marhalatul rabi'ah, marhalatus saghair, iaitu melakukan dosa-dosa kecil. Dosa besar, iblis duk goda dia. Dia kata, "Tak, aku tak mau buat." Iblis kata, "Tak apa, tu dosa besar, ni dosa kecil ya." Dosa kecil ya, lepas tu hang istighfar, hang baca Quran, Allah ampunlah dosa hang. Nampak tuan-tuan? Ini marhalah yang keempat, kalau iblis tak berjaya pada marhalah yang kecil tadi. Maka kalau berjaya juga tuan-tuan, hamba Allah ini, dia berjaya menangkis tipu daya syaitan, maka iblis berpindah kepada marhalah yang kelima, marhalatul khamisah, ay yushghilan nas bil mubahati bihaitsu yashghalul insan fayudha'u awqatuhu bil umuril mubahah. Apa dia marhalah kelima? Yakni iblis ataupun syaitan tuan-tuan berusaha menyibukkan manusia dalam hal-hal perkara yang harus. Perkara harus ni apa tuan-tuan? Contohnya kita makan. Contohnya haruslah kita nak makan hak ni, kita nak makan hak tu tuan-tuan. Tapi tiap hari tuan-tuan, bila duk sembang, duk tanya pasal makan ya. Duk sembang pasal makan ya. Tahun ni kita nak makan tamanah sedap-sedap ni. Tiap hari tajuk tu lah. Ni budak-budak muda kita ni tuan-tuan. Budak-budak kita. Budak-budak kita ni tuan-tuan, ada duit lebih sikit ni tuan-tuan sekalian. Tiap hari bila duk dengan kawan-kawan dia, duk sembang pasal motor. Duk sembang pasal motor. Tak percaya tuan-tuan, tanya anak-anak tuan-tuan. Bila pasal motor, sekali dia tukar sport ring, sekali dia tukar bocat, apa semua. Itu tajuk dia. Kita nak kata tak salah, nak pergi elok motor, tak salah nak pergi ride sekali sekala, pergi pada pantai Merdeka, duduk dengan kawan-kawan bakar ikan ke apa-apa. Tak salah, benda tu harus. Tapi tiap kali jumpa duduk sembang hak tu ya. Kan? Tiap kali jumpa tu sekarang, sembang pasal motor, cukuplah. Dan ini tuan-tuan sekalian, iblis cara mar'ala yushqilun nas, dia cuba untuk melalaikan manusia dalam perkara-perkara yang diharuskan dalam agama. Benda harus tuan, cukuplah bersederhana dalam soal itu. Tapi iblis dia cuba untuk pergi ke arah itu untuk melalaikan hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak berjaya juga tuan-tuan sekalian, marhalatus sadisah. Iblis ni pandai tuan-tuan. Kalau tak berjaya juga, iblis berpindah kepada marhalah yang keenam. Ini berusaha menyibukkan manusia dengan amalan-amalan ibadat yang kurang utama, lalu tertinggalnya melakukan perkara yang afdal. Masya Allah. Orang kuat ibadat pun kena tuan-tuan. Maknanya apa? Hak pertama pun dia lepas, kedua lepas, ketiga lepas, 4 lepas, 5 lepas, hak keenam orang yang kuat ibadat pun kena dengan dia. Apa dia?
Iblis dia tengok, tak apa, solat sebelum subuh tak apa. Hang sagi nak pergi mayang subuh dah. Tak payah solat sebelum subuh tak apa. Nampak tak tuan-tuan? Oh, dia pandai. Kalau kita mengaji ilmu hadis, ya Allah, pahala salat sunat 2 rakaat sebelum subuh tuan-tuan. Nabi beritahu apa? Masya Allah, mendapat kebaikan manfaat dunia dan seisinya. Nak apa lagi? Fadilat yang cukup besar. Ya, kita memperbanyakkan baca Quran ni pada bulan Rajab, wa balighna pada Allah wa barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ni bulan-bulan haram ni. Ya, maka kita tak apalah, tunggu Ramadan cukuplah. Tuan-tuan sekalian, ini iblis. Ya, dia menyebut bahawa ataupun iblis dia cuba untuk menghalang melakukan perkara-perkara ibadat yang afdal di sisi agama berbanding yang kurang afdal. Tak apalah, hampirlah dulu saf depan, Nah, kami nak piduk belakang-belakang tak apalah. Dak. Nah, orang yang mengaji, orang yang ada ilmu, dia tahu mendatu afdal. Itu kelebihan yang Allah janji dan hadis Nabi SAW janjikan kepada dia. Dia berebut dalam melakukan perkara tersebut. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini disebut dalam kitab Ibnu Jauzi. Bahkan dari Hamman As-Sukuni dia berkata, aku diberitahu ayahku katanya aku pernah mendengar Sufyan berkata, sesuatu perkataan tidak akan diterima kecuali disertai perbuatan, perkataan dan perbuatan tidak menjadi lurus kecuali disertai niat. Perkataan, perbuatan dan niat tidak menjadi lurus kecuali sesuatu yang telah disebut dengan as-sunnah. Ayat tuan-tuan, Ibnu Jauzi bermain dan bagi tahu kepada kita bahawa tuan sekalian, ikutlah jalan yang lurus, jangan duk pi ke belah kanan, jangan duk pi ke belah kiri, jangan duk dengar bisikan-bisikan syaitan ini, dan benda ini memerlukan ilmu pengetahuan untuk kita mengetahui mana satu benda yang berada dalam kebatilan dan berada dalam kebenaran. Sebab itu tuan-tuan sekalian, saya nak tutup kuliah subuh saya pada kali ini tuan-tuan dengan satu doa yang diajar oleh baginda Nabi SAW yang pernah diriwayatkan oleh seorang ulama hadis yang iaitu oleh Imam Tirmizi dan Abu Daud, Nasai dan Ahmad, yang berbunyi, Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah, Allahumma fatiras samawati wal ard, alimil ghaibi wasyahada, rabbi kulli syai'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syayatin wa syirki. Ya Allah, yang bermaksud ini doa Nabi SAW ketika mana memohon doa supaya jauh daripada kejahatan nafsu dan kejahatan bisikan-bisikan syaitan. Apa maksud dia? Allahumma fatiras samawati wal ard. Ya Allah, yang menjadikan langit dan bumi, yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Ya, Allah tahu yang ghaib, Allah tahu yang nyata, Allah tahu semua. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, Rabbi kulli syai'in wa malika. Ya, dan Tuhan yang setiap sesuatu pemiliknya. Allah mengesuai segala-galanya. Asyhadu an la ilaha illa anta, dan aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. A'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kejahatan yang datang daripadaku sendiri. Ini tuan-tuan, Nabi minta doa kepada Allah, ya Allah, jauhkan perkara kejahatan yang mai datang daripada diri aku sendiri. Ya, wa syarri syaitani wa syirki, dan ya Allah, kau jauhkan aku daripada bisikan syaitan dan teman-teman sekutunya. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, doa ini dinukilkan oleh Al-Imam Tirmizi, Abu Daud, Ahmad dan Nasai. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, ya, pada muka surat yang ketiga, ya, pada cerita dalam bab yang pertama ini, memberi pengajaran yang banyak kepada kita. Saya setakat itu dulu perkongsian kitab Talbisul Iblis kita pada pagi subuh ini, insya-Allah.
pada pertemuan akan datang tuan-tuan sekalian kita akan baca sikit lagi pada bab yang pertama muka surat yang keempat dan kita teruskan pada bab yang kedua, iaitu bagaimana celaan terhadap ahli bid'ah dan ahli-ahli bid'ah. Mudah-mudahan ia memberi manfaat yang banyak kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.